Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita mau coba meneka siapa yang akan menang pilihan raya negeri untuk PRN 17 Sabah. Heavyweight, ini perkataan yang paling senang lah kita cakapkan. Heavyweight, siapa sebenarnya yang bertarung di dalam pilihan raya ini, yang gergasi lah. Sebenarnya dalam pilihan raya negeri Sabah sekarang ini ada sentimen yang kuat yang dipanggil Sabahan, Sabah for Sabahan. Apabila bercakap tentang itu, banyaklah isu-isu yang boleh timbul lah kan. Dalam pilihan raya kali ini, ada parti lokal yang bertanding. Yang paling besar ialah GRS. Ini parti lokal sebenarnya. Anda harus tahu, GRS adalah parti lokal. Ini bukan parti Malaya. Saya ulang sekali lagi. GRS bukan parti Malaya. Ini parti tempatan, parti lokal. Kenapa? Sebab ia tiada kaitan pun dengan parti Malaya. Jadi kalau sebelum ini ada kata-kata kononnya, coba mengelirukanlah. Mereka kata GRS ini ialah parti Malaya, parti ada hubungan dengan Malaya, sebagainya. Sebenarnya itu adalah separuh benar. Hanya 20% benar, 80% lagi tidak tepat. Kerana GRS diketuai sendiri oleh Ketua Menteri Sabah, yaitu Haji Jinor. Tiada orang lebih tinggi daripada Haji Jinor. Jadi itu sebabnya GRS adalah parti lokal. Dia bukan parti Malaya. Kalau Anda kata ini parti Malaya yang dikontrol oleh Malaya, sebenarnya itu tidak tepat. Sebab presidennya saja ialah daripada Sabah. Tiada yang lebih besar, lebih tinggi daripada Datuk Seri Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah. Jadi kenapa Anda kata Haji Jinor ataupun GRS boleh dikontrol oleh Malaya? Tidak ada alasan atau tidak ada fakta untuk menyokong perkara itu. Mungkin Anda hanya keliru yang namanya kerjasama atau yang namanya rundingan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam dunia politik ada banyak perkara yang boleh berlaku. Anda boleh memilih berperang atau berunding. Itulah sebabnya GRS ada kerjasama dengan parti tersebut, yaitu parti PKR atau Pakatan Harapan. Tapi GRS bukan parti Malaya. Itu paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, parti GRS adalah parti yang berdikari sebagai parti lokal. Apapun pendapat Anda semua, itu realitinya. Parti GRS adalah parti ataupun parti GRS ialah parti yang memperjuangkan hak-hak Sabah. Belum pernah saya dengar tiba-tiba GRS ada di Semenanjung. Belum pernah saya dengar tiba-tiba GRS bertanding di Semenanjung. Yang saya pernah dengar ada satu parti bertanding di Sabah, yaitu Parti Warisan, pernah bertanding di Semenanjung. Itu bezanya. GRS tidak pernah bertanding di Semenanjung, Malaysia. Tapi Warisan pernah bertanding dalam pilihan raya negeri di Semenanjung. Ada calonnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau Anda menilai tentang parti lokal atau tidak parti lokal, kita kena adil. Jangan pula karena Anda tidak suka dengan parti itu, gabungan itu, Anda copla pula gabungan itu ialah parti Malaya dan sebagainya. Kenapa saya cakap tentang parti Malaya dan parti lokal? Sebab ini satu sentimen yang tidak boleh dinafikan. Ini satu sentimen yang semua orang tahu, yang semua orang rasa, yang semua orang boleh lihat, boleh dengar, sedang merayap, sedang berlangsung atau sedang berlaku di dalam PRN Sabah. Kita tidak boleh nafikan itu, dan itu gerakan yang semakin hari semakin besar. Oleh sebab itulah, dalam pertarungan pilihan raya kali ini, kita lebih dapat melihat pertarungan antara parti-parti lokal dengan parti bukan lokal.
Begitulah yang kita nampakkan. Jadi siapa yang menang bergantung pada sentimen naratif tersebut. Naratif ini sangat kuat sedang bermain. Jadi sekarang tugas parti-parti yang ada kaitan dengan Malaya ataupun dengan kata lain betul-betul secara langsung mempunyai hubung kait dengan parti Malaya perlu mencari naratif untuk dapat memenangi hati rakyat, khususnya sentimen Sabah Pesabahan ini. Tapi inilah, boleh berlaku apa-apalah dalam pilihan raya ini. Banyak boleh berlaku. Salah satu sebabnya karena terlalu banyak penjuru bertanding. Apabila terlalu banyak penjuru bertanding, maka ada istilah mengatakan gajah sama gajah bergadu. Lebih kurang begitulah, saya pun tidak berapa pandai. Gajah sama gajah bergadu, tikus menang di tengah-tengah. Betul kata? Atau tikus yang mati di tengah-tengah. Lebih kurang macam itulah. Jadi yang bahayanya ini ialah apabila parti lokal menyerang parti lokal, siapa yang akan menang di tengah-tengah? Mungkin disitulah parti daripada Malaya akan dapat advantage, menanglah di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau Anda rasa ulasan saya ini Anda tidak setuju, tidak apa, Anda boleh tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen Anda, apa pula komen Anda semua. Tapi secara pribadi saya dapat lihat bahwa semakin hari semakin kuat penguasaan parti lokal, dan saya lihat parti JRS sedang mendahului. Macam-macam berlaku dalam media, saya tengok, tidak tahulah itu saya troka tidakkah. Ada yang kata pemimpin parti ini masuk JRS lah, ini parti masuk JRS lah, dan sebagainya. Selain daripada itu, saya tengok kemampuan kempen di jentera kempen di lapangan. Sekarang ini seakan-akan JRS yang mendahului. Lihat pada kempen bendera, lihat pada poster, lihat pada gerak kerja. Saya tengok JRS sedang mendahului, tersusun dan hebat di mana-manalah. Dan saingan kedua kepada JRS yang sedang menghampirinya ialah parti Warisan. Warisan mempunyai calon yang juga heavyweight, mempunyai calon yang boleh menang. Banyak tempat saya ramalkan boleh dimenangi juga oleh Warisan. Kita kan adil lah kan. Saya tidak memihak mana-mana. Saya kata Warisan pun boleh menang juga. Tapi untuk membentuk kerajaan mungkin tidak dapat. Yang akan dapat bentuk kerajaan nanti, saya rasa JRS akan kembali membentuk kerajaan. Tetapi bagaimana dia bentuk, itu semua akan melalui perpaduan. Saya ramal kerajaan kita pada bulan 12 ini, Desember ini, awal bulan Desember kita akan ada kerajaan baru. Masih lagi akan dipimpin oleh JRS, tetapi bentuknya mungkin akan berbeza. Yang paling teruk kalah di Sabah, saya rasa Perikatan Nasional. Kalau dulu mereka mampu menangi beberapa kerusi, kali ini kelihatannya mereka ditolak, diboikot habis-habisan. Itulah kan kesilapan kerana mulut, badan binasa. Kerana apalagi tuan nila setitik rosak susu sebelah, gara-gara roti gardenia, gara-gara kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan keadaan lanskap geopolitik di Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.